Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allim Afnan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, Mu'allim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Mu'allim awak takkan dengar. Okey, buka buku teks BM, muka surat 53. Buku teks BM, muka surat 53. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baru. Unit 9. Alatan keselamatan. Okey, yang ke-9 alatan keselamatan. Hari ini kita masuk dengan unit yang baru. Unit yang ke-9, alatan keselamatan. Okey, apa itu alatan keselamatan? Okey, macam yang awak tengok dalam buku awak ni, dalam buku teks awak ni, ini petikan perbualan di antara siapa? Di antara Saiful dan bapanya. Okey, diorang sedang berbual tentang apa? Dekat sini dia dah bagi dah sini. Mangga keselamatan. Mangga keselamatan. Ni mangga yang dalam gambar ni. Itu yang dimasukkan dengan mangga. Okey, diorang semua ni sedang. Okey, mari kita tengok. Okey, mari kita baca petikan ini. Kita cuba fahami dulu petikan ini. Apa perbualan di antara Saiful dan ayahnya. Okey, petikan bagi tahu tajuk dia Mangga Keselamatan. Okey, Saiful dan bapanya ke pasar raya. Mereka ke bahagian peralatan rumah. Mereka ingin membeli mangga. Mangga juga disebut ibu kunci. Okey. Saiful dan ayah dia ni ke pasar raya. Untuk apa ke pasar raya? Mereka nak membeli mangga. Mangga keselamatan rumah diorang ataupun juga disebut sebagai ibu kunci. Okey, dalam petikan ini yang kotak warna hijau ni, ini ialah perbualan di antara Saiful dan ayahnya. Okey, macam awak tengok dalam gambar ni. Okey, yang pertama Saiful cakap apa? Mangga ini sesuai untuk rumah kita, ayah. Saiful ni, okey, tengok dekat tangan Saiful ni. Saiful ni tengah pegang mangga yang macam ni. Ayah dia pula tengah pegang mangga yang macam ni. Dua mangga yang berbeza. Dua jenis mangga yang berbeza. Okey, Saiful ni pula dia bagi tahu dekat ayah dia nak beli mangga yang dia tengah pegang tu. Dia bagi tahu apa? Mangga ini sesuai untuk rumah kita, ayah. Ayah dia pun tanya, apakah kelebihan mangga itu, Saiful? Mangga ini terdapat dalam pelbagai saiz. Kita boleh memilih mangga yang sesuai dengan pintu rumah kita. Okey, setiap mangga ni ada ciri-ciri masing-masing. Mangga yang Saiful pegang ni ada ciri-ciri dia. Mangga yang ayah dia pun pegang ni ada ciri-ciri dia masing-masing. Ayah dia tanya, apa kelebihan mangga yang Saiful pegang tu yang Saiful cadangkan? Okey, yang pertama dia beritahu mangga ini terdapat dalam pelbagai saiz. Kita boleh memilih mangga yang sesuai dengan pintu rumah kita. Okey, lepas tu ayah dia pun cakap apa? Namun begitu, mangga itu diperbuat daripada besi yang mudah berkarat, senang dipecahkan dan mudah dipotong. Mangga yang Saiful cadangkan tu walaupun pelbagai saiz tapi dia ada kekurangan dia. Apa kekurangan dia? Mangga itu diperbuat daripada besi yang mudah berkarat, senang dipecahkan dan mudah dipotong. Okey, mangga ni diorang beli sebab nak kunci rumah diorang supaya tak ada masuk perompak, dia kunci. Tapi mangga yang nak beli ni, yang saya pun cadangkan ni, dia besi tu mudah berkarat, cepat berkarat.
dan dia pun senang dipecahkan dan mudah dipotong. Kalau orang datang nak mencuri, senang je sebab benda ni mudah berkarat, mudah dipotong, mudah dipecahkan. Lepas tu ayah dia pun cadangkan nak beli yang ini yang dia pegang. Saya pun tanya, wah, mangga yang ayah pegang itu nampak unik tetapi harganya lebih mahal. Okey, yang ini yang saya pun pegang ni murah je, tapi yang ayah dia pegang ni mahal sedikit. Tetapi walaupun mahal, kita tengok apa kelebihan dia. Dia bentuk dia unik tapi mahal. Okey, ayah dia pun cakap apa? Ya Saiful, mangga ini, okey, ini cara kita nak membaca maklumat yang ada di dalam sesuatu benda. Kalau awak perhatikan, contohnya awak beli kotak minuman, dalam kotak minuman tu dia ada maklumat dia yang dia bagi tahu kotak tu apa nama minuman tu, siapa syarikat pengeluar, bila tarikh luput dia, apa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kotak Milo air itu, itu contoh dia. Kalau situasi kita sekarang ni berkaitan dengan mangga. Okey, dalam mangga ni, tengok dekat mangga ni kat belakang ni kan ada papan dia ni. Dia ada maklumat yang disampaikan. Yang dalam kotak ni yang Muallim bulatkan ni, ini berkaitan ciri-ciri berkaitan dengan mangga yang ayah dia pegang. Okey, yang pertama ayah dia beritahu, ya saya pun mangga ini, kat sini lah kita kutip balik maklumat dia. Mangga ini diperbuat daripada keluli dan dia pun tahan karat, kukuh dan sukar dipotong, mempunyai siren dan berbunyi apabila diusik. Okey, itu kelebihan mangga yang ayah dia nak beli. Okey, yang saya pun cadangkan ni, besi tu mudah berkarat, senang dipecahkan dan mudah potong. Tapi yang ayah dia nak cadangkan ni bentuk dia unik tetapi mahal. Lebih mahal daripada yang saya pun cadangkan ni. Yang ini lagi mahal. Tetapi walaupun mahal, okey, tengok kelebihan dia. Dia mangga yang ayah dia nak beli tu diperbuat daripada keluli, tahan karat, kukuh dan sukar dipotong, mempunyai siren dan berbunyi apabila diusik. Walaupun mahal, kelebihan dia ada banyak. Jadi mangga inilah yang terbaik untuk diorang beli untuk kunci pintu rumah diorang supaya apa? Supaya tak ada masuk perompak. Bila perompak masuk, payah nak buat sebab tahan karat, payah dipotong, mempunyai siren. Bila pegang je, dia boleh berbunyi. Jadi, saya pun berkata, kita beli mangga mana yang terbaik? Mestilah mangga ini. Kita beli mangga ini kerana apa? Kerana lebih bermutu tinggi daripada yang ini. Itu cara kita membaca maklumat di dalam sesuatu perkara. Macam awak beli barang, ada maklumat dia dekat belakang. Okey, setakat ni semua faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, buka pula buku teks awak muka surat 56. Kita masuk dengan tajuk yang kedua, muka surat 56. Ini dipanggil pantun. Okey, setakat ni awak dah belajar tentang pantun, sajak dan syair. Okey, hari ni Muallim nak beritahu awak tentang pantun. Okey. Macam mana kita nak membaca pantun? Pantun, sajak, syair ada bacaan lagu dia masing-masing. Kalau kat sini, yang dalam buku teks awak ni, ini ialah pantun. Okey, tajuk pantun dia kamera pintar. Apa itu kamera pintar? Ni adalah gambar ni, dia beritahu ni. Kamera ni, yang bulat-bulat ni. Inilah kamera pintar. Okey, cara kita nak membaca pantun. Okey, awak dengar Muallim baca ni. Awak cuba ikut. Ini cara kita baca pantun. Dia ada intonasi dia. Kita baca pantun ini dengan intonasi yang sesuai. Okey, pantun. Okey, rangkap yang pertama. Ini rangkap yang pertama. Okey, ini dipanggil rangkap yang pertama, ini rangkap yang kedua, ini rangkap yang ketiga dan ini rangkap yang keempat. Jadi pantun kamera pintar ni ada 4 rangkap. Itu yang dipanggil rangkap. Okey, cara kita nak membaca pantun, kita tengok rangkap yang pertama, cara baca dia.
Buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Pergi ke pekan mencari celagi, di dalam raga ikan gelama. Usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Ke pantai Mersing mencari lokan, pacu kuda membawa sekam. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Dari Permatang membawa pulasan, pulasan dibawa ke hujung jeti. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibuktikan. Okey, itu cara kita membaca pantun. Nanti awak cuba praktikkan cara membaca pantun. Okey, Muallim nak terangkan kepada awak pula ciri-ciri pantun. Muallim nak terangkan kepada awak ada 6 ciri-ciri pantun. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama ada rangkap. Ada rangkap dan dia satu rangkap ada 4 baris. Okey, rangkap dia kat sini. Okey, ini rangkap pertama. Ini rangkap yang kedua. Ini rangkap yang ketiga dan ini rangkap yang keempat. Jadi pantun kamera pintar ada 4 rangkap. Itu yang pertama. Ciri yang pertama ada rangkap. Okey, yang kedua satu rangkap ada 4 baris. Okey, tengok rangkap yang pertama ni. Buah lontar masak berisi, dari rantau tanam di laman, kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Yang dimaksudkan dengan baris ialah, okay, ini yang pertama, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dan ini baris yang keempat. Itu yang dimaksudkan satu rangkap ada 4 baris. Yang ini pun sama, rangkap kedua, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dan ini baris keempat. Ini sama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ingat, pantun dia ada rangkap, satu rangkap ada 4 baris. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga pula ialah jeda. Jeda, apa itu yang dimaksudkan dengan jeda? Okey, jeda ni maksud dia berhenti sekejap. Berhenti sekejap maksud dia macam mana? Dia ada jeda dia kat tengah. Awak baca, kalau awak baca pantun, awak tak boleh baca straight je. Buah lontar masak berisi. Tak boleh. Awak kena berhenti. Contoh dia, buah lontar, awak berhenti kejap. Ini yang dimaksudkan dengan jeda, berhenti sekejap. Buah lontar masak berisi, dari rantau, berhenti kejap, tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Itu yang dimaksudkan dengan jeda. Berhenti kejap. Buah lontar berhenti. Masak berisi, dari rantau berhenti, tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Itu yang dimaksudkan dengan jeda. Berhenti sekejap. Okey, ciri yang keempat ialah rima akhir. Rima akhir, apa yang dimaksudkan dengan rima akhir? Okey, ini baris yang pertama. Ini baris yang ketiga. Ini baris yang kedua. Ini baris yang keempat. Okey, rima akhir. Baris satu akan sama dengan baris ketiga. Baris dua akan sama dengan baris keempat. Rima akhir dia. Okey, tengok yang pertama. Baris satu sama dengan baris ketiga. Okey, ini baris pertama, dari Permatang membawa pulasan. Tengok, san. Rima akhir dia san. S-A-N. Dia berakhir perkataan dia san. Dan ini baris pertama sama dengan baris ketiga. Ini baris ketiga. Dia pun berakhir dengan san juga. Itu yang dimasukkan dengan rima akhir. San dan san. Baris kedua sama dengan baris keempat. Baris kedua T. Baris keempat pun T. Itu yang dimaksud dia. Contoh yang kat sini. Pergi ke pekan mencari celagi. Dia berakhir rima akhir dia gi. Baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Gi.
Baris kedua ma akan sama dengan baris keempat ma. Itu yang dimasukkan dengan rima akhir. Okey, ciri yang kelima pula ialah pembayang pantun dan ciri yang keenam ialah maksud pantun. Kalau pembayang pantun, awak tengok pada baris 1 dan 2. Kalau pembayang, tapi kalau maksud pantun, awak tengok baris ketiga dan 4. Okey, pembayang dia. Baris pertama dan baris kedua. Jadi contoh dia, ini baris pertama, ini baris kedua. Ke pantai meresing mencari lokan, pacu kuda membawa sekam. Itu pembayang sebagai pengenalan. Awak nak tahu maksud pantun, awak kena tengok baris ketiga dan keempat. Setiap rangkap pantun ni dia ada maksud dia. Macam kat sini maksud pantun awak kena tengok baris ketiga dan 4 yang dia biru-birukan ni. Awak nak tengok maksud dia, awak tengoklah dekat situ. Okey, setakat ni semua jelas tak berkaitan dengan ciri-ciri pantun? Ada sesiapa nak tanya soalan? Boleh jelas tak ciri-ciri pantun? Ingat, pantun ada 6 ciri yang Muallim terangkan kepada awak tadi. Ada sesiapa nak tanya soalan setakat ni? Tak ada. Yang lain faham? Faham. Okey, kalau faham, okey, mari Muallim terangkan kepada awak cara kita nak membaca maksud pantun. Okey, tadi Muallim beritahu nak tengok maksud pantun, kita tengok pada baris yang ketiga dan baris yang keempat. Yang dia birukan ini, inilah yang dimasukkan dengan maksud pantun. Nak tengok maksud pantun, baris ketiga dan keempat. Setiap rangkap dia ada maksud dia yang tersendiri. Okay, rangkap pertama, baris ketiga dan baris keempat. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Okey, rangkap pertama apa yang nak disampaikan? Yang nak disampaikan ialah kamera pintar merupakan alatan inovasi. Kamera pintar alatan inovasi yang boleh digunakan untuk mengawasi rumah sendiri, untuk memantau sekitar kediaman. Dia nak bagi tahu dalam rangkap pertama ni, kamera pintar ni adalah alatan inovasi yang digunakan untuk apa kamera ni? Untuk mengawasi rumah sendiri. Itu rangkap yang pertama yang nak disampaikan. Okey, rangkap yang kedua pula. Nak tengok maksud pantun, tengok baris ketiga dan baris keempat yang diwarnakan warna biru. Okey, usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Kat sini maksud dia apa yang nak disampaikan kepada kita? Walaupun harganya mahal, harga kamera ni walaupun mahal, namun keselamatan keluarga perlu diutamakan. Itu yang penting, tak kisahlah barang keselamatan tu mangga ke, kamera ke, mahal sekalipun, apa yang paling penting adalah keselamatan kita, keselamatan keluarga. Itu yang paling utama. Kita nak kunci rumah kita, kita beli mangga yang terbaik. Tak kisah dia mahal, asalkan mangga tu terbaik yang boleh menghindari kita daripada dimasuki perompak, yang boleh menghindarkan kita daripada bahaya. Okey, itu rangkap yang kedua. Rangkap yang ketiga. Maksud dia, kita tengok rangkap yang ketiga, baris ketiga dan baris keempat. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Okey, kat sini siapa tahu apa yang disampaikan? Apa maksud pantun ni? Cuba ringkaskan dia. Siapa boleh tahu? Tengok baris ketiga dan keempat. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Okey, maksud dia apa yang kita nak beritahu? Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Kat sini dia boleh beritahu kamera pintar
merakam sambil berputar. Nah, untuk berjaga. Okey, kamera ni kalau perhatikan dia akan berpusing. Dia pusing ke kiri. Dia macam kipas, pusing kiri. Dia pusing macam tu. Untuk apa? Kalau kamera kat sini, dia berpaling kat sini. Orang yang pencuri kat sini, dia tak akan nampak kalau dia tak bergerak. Tapi kalau bergerak, dia pun pusing ke sini. Kat sini, pun tergerak balik. Dia main pusing-pusing macam tu. Jadi, dia boleh rakam ke semua sudut. Orang boleh nampak ke semua tempat. Jadi kalau pencuri masuk, kita dapat rakam. Kita dapat rakam pencuri itu siapa yang masuk. Itu untuk rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang terakhir, rangkap yang keempat, masuk pantun. Kita tengok baris yang ketiga dan baris yang keempat. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibuktikan. Okey, maksud dia apa? Kat sini nak beritahu. Dia beritahu tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibuktikan. Maksudnya bila kamera merakam, kamera dapat merakam tetamu yang datang, tetamu atau pencuri yang datang. Jadi bila kita ada rakaman kamera itu dijadikan sebagai bukti. Kalau orang datang mencuri rumah kita, kita ada bukti siapa. Contoh dia yang datang ni Ali nama dia. Macam mana kita nak tuduh? Kita tak boleh nak tuduh sembarangan, kena ada bukti. Bukti dia apa? Kamera itulah. Kamera tu yang dijadikan bukti. Kamera tu akan rakam semua siapa yang masuk, tetamu ke, pencuri ke, itulah yang dijadikan bukti untuk kita bagi kepada polis. Itu untuk cara kita mencari maksud pantun. Okey, setakat ni semua faham, semua jelas. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada sesiapa nak tanya soalan? Faham tak? Faham. Ingat, pantun ada 6 ciri. Yang pertama, rangkap. Yang pertama, rangkap. Yang kedua, satu rangkap ada 4 baris kebiasaannya. Satu rangkap ada 4 baris. Dan yang ketiga, jeda. Jeda maksud dia berhenti sekejap. Kalau awak tengok cerita Upipin, Jarji, awak tengok tak Jarji punya pantun? Macam mana dia punya ni? Pantun Jarji? Amal lupa dah. Macam mana permulaan dia? Siapa tahu Jarji punya pantun? 2, 3 kucing berlari. 2, 3 kucing berlari. Tengok, dia berhenti. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Itu yang dimasukkan dengan jeda. Berhenti sekejap. Dan yang keempat, rima akhir. Perkataan terakhir dia. Rima akhir, baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima, apa dia? Siapa ingat? Pembayang. Pembayang, kita tengok baris pertama dan baris kedua. Dan ciri yang keenam ialah maksud pantun. Kita tengok baris yang ketiga dan baris yang keempat. Okey, setakat ni semua jelas? Jelas. Siapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awak hari ini buat muka surat 61, buku aktiviti, dan 66. 61 dan 66. Ini kerja rumah awak untuk hari ini. Siapa yang dah siap, nanti hantar gambar kepada muallim untuk muallim cek, ya? Saya dah siap 61. Dah siap, hantar kepada muallim, nanti muallim cek. Siapkan muka surat 61 dan 66. Dah siap, nanti hantar pada muallim untuk muallim cek, boleh? Boleh. Okey. Setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Muallim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye.